Sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali semula menerusi Klinik Cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Menerusi talian Zoom kami bawakan kepada anda Encik Jafni Hashim, Pengarah Bahagian Polisi dan Penyeliaan Audit, dan juga Encik Hafizuddin Muhammad Amanuddin, iaitu Pengarah Bahagian Ekonomi Digital dari Jabatan Pembatuhan Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan topiknya sangat menarik, iaitu Perangi Ekonomi Bayangan, Solidariti Sayangi Malaysia. Jadi tak tahu apakah ekonomi bayangan dan bagaimana kita dapat membentuk solidariti untuk menyayangi Malaysia dalam memerangi ekonomi bayangan. Jadi topik kita Perangi Ekonomi Bayangan, Solidariti Sayangi Malaysia. Cik Jafni, boleh terangkan sikit dulu berkaitan dengan apa sebenarnya ni Perangi Ekonomi Bayangan dan Solidariti Sayangi Malaysia? Okey, terima kasih terlebih dahulu kepada Bernama Radio kerana sudi mengundang kami dalam program Klinik Cukai pada pagi ini. Seperti yang kita semua tahu, hasil cukai disalurkan untuk pembangunan negara dan perkhidmatan kepada rakyat seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, keselamatan dan pertahanan, pertanian dan perindustrian, infrastruktur, kemudahan awam serta membantu golongan yang memerlukan. Jadi, dalam mengharungi keadaan ekonomi yang mencabar pada masa sekarang, kerajaan sangatlah komited melaksanakan usaha untuk memperluaskan asas percukaian negara. Salah satu langkah yang diambil ialah dengan memerangi aktiviti ekonomi bayangan di mana ianya memberi kesan yang sangat negatif kepada masyarakat dan juga negara. Walau bagaimanapun, usaha ini memerlukan seluruh rakyat bersolidariti untuk bersama-sama memerangi aktiviti ekonomi bayangan. Jadi untuk makluman semua, pelbagai terma berbeza digunakan bagi menggambarkan aktiviti ekonomi bayangan. Antaranya disebut sebagai ekonomi bawah tanah, ekonomi yang tidak mematuhi undangan, ekonomi tersembunyi, grey ekonomi, black ekonomi, ekonomi berasaskan tunai ataupun ekonomi yang tidak formal. Jadi banyak jenis ekonomi kita sebut ni. Secara umumnya aktiviti ekonomi bayangan ini merangkumi segala aktiviti ekonomi yang tidak sah di sisi undang-undang, illegal activities, ataupun ekonomi yang sah tetapi pendapatan tidak dilaporkan dengan sepatutnya dan seringkali dikaitkan dengan sindiket jenayah dan juga amalan rasuah. Jadi secara umumnya aktiviti ekonomi bayangan adalah terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama adalah aktiviti yang sah di bawah undang-undang. Ini bermaksud individu ataupun perniagaan di bawah kategori ini kebiasaannya patuh dengan undang-undang untuk menjalankan perniagaan mereka, seperti dengan adanya pendaftaran perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau memperolehi lesen daripada pihak berkuasa tempatan, tetapi tidak patuh dengan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi dalam bahasa mudahnya, individu ataupun perniagaan di bawah kategori ini ada yang mempunyai cukai pendapatan, ada yang mempunyai nombor cukai pendapatan atau berkemungkinan melaporkan pendapatan yang tidak tepat ataupun langsung tidak melaporkan pendapatan. Jadi bagi kategori yang kedua pula adalah aktiviti yang kita klasifikasikan sebagai tidak sah di sisi undang-undang. Jadi bagi kebanyakan kategori ini melibatkan aktiviti jenayah Aktiviti ini tertakluk kepada penguatkuasaan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 juga. Walaupun ianya dikatakan sebagai haram, tetapi dalam konteks percukaian, ianya tetap akan dikenakan cukai. Contoh aktiviti bagi kategori ini adalah seperti aktiviti penyeludupan barangan di sepadan negara, pengubahan wang haram, perjudian haram, pengedaran dadah, kelab-kelab malam yang tidak berdaftar dan juga pemerdagangan manusia. Setakat itu dulu. Okey. Baik. Kenapa kita kena memerangi ekonomi bayangan ini? Cik Hafizuddin, boleh jelaskan tak? Sebab tadi kan macam ada kata aktiviti yang tak sah di undang-undang pun dikenakan cukai juga kan? Biar je lah. Tak payahlah banteras-banteras, kata netizen. Okey, terima kasih Terlebih dahulu, terima kasih kepada pihak Radio Bernama. Saya mulakan bicara saya pada pagi ini dengan pepatah Melayu lama lah.
sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay, itulah orang-orang tua dahulu berkata. Begitu juga dengan jumlah transaksi ekonomi bayangan ini. Mungkin beberapa ringgit daripada pendapatan yang tidak dilaporkan tidak kita lihat sebagai satu masalah besar pada kantung kerajaan. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, cuba kita bayangkan jika jumlah terkumpul mencecah sehingga berbilion ringgit dengan nilai sebesar ini, pihak kerajaan berkemungkinan boleh meningkatkan jumlah bantuan kewangan kepada rakyat, menaikkan taraf sekolah-sekolah di kawasan pendalaman, mewujudkan projek berskala besar yang boleh menjana peluang pekerjaan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, ataupun saya suka gunakan istilah rakyat Malaysia yang patriotik, kita perlulah bersama-sama ataupun solidariti membantu pihak kerajaan dengan membayar cukai yang sepatutnya bagi memastikan kesinambungan kemajuan negara. Jadi, sebagai pembayar cukai yang patuh dan sayangkan negara, selayaknya pembayar cukai yang patuh ini diangkat sebagai wira negara. Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kita juga boleh mainkan peranan untuk memerangi aktiviti ekonomi bayangan ni. Caranya cukup mudah. Yang pertama, setiap kali melakukan aktiviti jual beli, minta dan dapatkan resit perniagaan, terutamanya yang melibatkan jual beli dalam tunai. Yang kedua, pada para peniaga di luar sana, sila rekodkan transaksi jual beli dengan betul. Ketiga, setiap kerja-kerja kontrak perlu sediakan kontrak secara bertulis. Selain dapat mengekang ekonomi bayangan, kontrak secara bertulis ini dapat melindungi daripada kerja-kerja yang tidak selesai, kerja yang kurang berkualiti ataupun mungkin timbulnya di kemudian hari kos tambahan. Keempat, menggalakkan pembayaran secara elektronik. Selain menjamin transaksi yang selamat, secara ini juga saya yakin boleh mencegah daripada virus yang mengancam kita sekarang, iaitu virus COVID-19. Dan yang terakhir, jika anda mengetahui berlakunya aktiviti ini di sekeliling ataupun persekitaran anda, sila laporkan dengan segera kepada pihak kami, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, dan juga Cik Jafni, kita nak tahu bagaimana ekonomi bayangan ini memberi impak negatif kepada masyarakat dan negara. Okay, terima kasih. Dari segi impak negatif ekonomi bayangan ni, yang pertama ianya akan menjejaskan negara kita. Maksudnya adalah aktiviti ekonomi bayangan ini akan menyebabkan kehilangan yang besar kepada hasil negara, dan ini secara langsungnya akan menjejaskan pembangunan negara. Manakala yang kedua pula adalah dari segi penipuan, iaitu dengan adanya aktiviti ekonomi bayangan ini akan berlakunya eksploitasi ke atas pekerja-pekerja yang berada di dalam industri ekonomi bayangan ini. Yang ketiga adalah dengan mewujudnya persaingan yang tidak sihat, yang mana dengan adanya perniagaan ekonomi bayangan ini, ianya akan menjejaskan kredibiliti peniaga-peniaga yang sememangnya melaksanakan urus niaga dengan jujur di pasaran. Dan yang keempat adalah kesan ekonomi bayangan ini juga adalah akan mewujudkan keadaan yang tidak selamat. Sebagai contoh, pengguna adalah terdedah kepada produk yang tidak bermutu dan tidak terkawal kerana berkemungkinan produk tersebut telah diseluduk dan juga tidak mendapat pengesahan sijil halal ataupun sijil sirim dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sikap membayar cukai itu sendiri, yang mana ekonomi bayangan ini akan menjejaskan kredibiliti, norma sosial dan juga sistem percukaian dalam menyokong pematuhan cukai secara sukarela. Manakala yang terakhir, dari segi penguasaan undang-undang, jika kita lihat situasi di dalam negara kita sekarang ini, aktiviti ekonomi bayangan masih wujud di dalam komuniti kita. Seolah-olah aktiviti ini masih dibenarkan untuk beroperasi secara berluasa tanpa penguatkuasaan undang-undang yang berkesan. Oleh itu, perlu diketahui bahawa aktiviti ekonomi bayangan ini memberi kesan yang besar terhadap jualan cukai, di mana hasil negara tidak dapat dikutip secara optimum dan kesannya dana yang boleh dibelanjakan oleh kerajaan untuk rakyat tidak mencukupi. Seterusnya, kerajaan telah menganggarkan saiz ekonomi bayangan di Malaysia adalah pada sekitar 21% daripada keluaran dalam negara kasar negara. Bayangkan berapa kerugian dialami negara kita akibat kehilangan hasil cukai.
Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik dan segera, bukan sahaja akan menyebabkan kehilangan pendapatan yang besar kepada negara, bahkan secara tidak langsung mencerminkan ketidakcekapan agensi-agensi dan jentera penguatkuasaan kerajaan dalam membendung isu-isu berkaitan dengan aktiviti ekonomi bayangan. Baik, unsur-unsur ketidakpatuhan ini, mengapa ianya berlaku? Adakah sebab kelemahan lembaga hasil sendiri ataupun sebab pembayar cukai yang sengaja mengelak dari bayar cukai? Ya, sebenarnya isu ketidakpatuhan cukai merupakan satu isu global lah, dan ianya dialami oleh saya boleh katakan semua pihak berkuasa pencapaian, termasuk di negara-negara maju. Cuma perbezaannya adalah dari segi peratusan ataupun percentage ketidakpatuhan yang berlaku atau lebih dikenali sebagai tax gap ataupun jurang cukai, iaitu perbezaan di antara jumlah cukai yang dikutip berbanding jumlah cukai yang patut dikutip. Jadi perbezaan jurang cukai tersebutlah akan wujudnya tax gap. Ketidakpatuhan cukai boleh dikategorikan kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama, tidak berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan. Yang ketiga, melaporkan pendapatan kurang daripada yang sepatutnya. Dan yang keempat, menuntut pelepasan ataupun perbelanjaan secara berlebihan. Terdapat banyak faktor yang menjurus kepada ketidakpatuhan cukai ini, antaranya seperti sikap individu itu sendiri, yang seboleh-bolehnya tidak mahu bayar cukai, ataupun orang muda sekarang sebut mengelat, maknanya seboleh-bolehnya cuba mahu mengelat daripada membayar cukai. Jadi faktor yang kedua, wujud ruang untuk melakukan pengelakan cukai, dan faktor ketiga, kurang pengetahuan berhubung tanggungjawab dan kesedaran sebagai pembayar cukai. Kita sedarkan masalah ini, tapi nak tahu juga apa tindakan yang telah pun diambil oleh LHDNM bagi menangani isu ini, Cik Jafni. Okey, terima kasih. LHDNM selaku pentadbir cukai negara sentiasa proaktif di dalam mengambil inisiatif bagi menangani isu ekonomi bayangan dengan tujuan untuk meningkatkan kadar pematuhan percukaian dan menambah kutipan hasil negara. Jadi antara inisiatif yang telah diambil adalah dengan menubuhkan jawatankuasa pemandu shadow ekonomi di peringkat ibu pejabat dan juga jawatankuasa pelaksana di peringkat jabatan pejabat negeri serta cawangan bagi menjalankan aktiviti profiling, pengesanan, pemantauan dan juga penguatkuasaan. Selain daripada itu, pihak lembaga hasil juga turut merangka strategi yang berfokus secara efisien dan efektif dalam meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan serta meningkatkan kepercayaan orang awam terhadap sistem percukaian negara. Jadi terdapat beberapa strategi utama yang telah dirangka oleh LHDNM dan juga telah dilaksanakan, iaitu yang pertama adalah dengan penggunaan big data. Penggunaan big data yang bertujuan untuk menggunakan data-data dalaman dan luaran bagi mengenal pasti ketidakpatuhan oleh pembayar cukai. Pelaksanaan strategi ini akan dapat menangani aktiviti shadow ekonomi dengan meningkatkan kadar pematuhan di kalangan pembayar cukai, termasuk mereka yang tiada di dalam jaringan cukai LHDNM. Dan yang kedua, memberikan fokus terhadap kegiatan aktiviti haram. Jadi bagi kegiatan aktiviti haram kita telah dikenalikan oleh jabatan khas dalam melibatkan kes seperti perjudian haram, penyeludupan dan juga pengubahan wang haram. Untuk makluman semua, LHDNM adalah merupakan anggota di bawah Jawatankuasa Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Nama lainnya adalah National Anti-Financial Crime Center atau singkatannya NFCC. So di bawah NFCC ini, LHDNM bersama agensi penguatkuasa yang lain bekerjasama melaksanakan siasatan dan operasi berkaitan jenayah kewangan. Akta NFCC telah dikuasakan pada 2 Januari 2020. Melalui NFCC ini, pelbagai usaha dan kerjasama dapat diwujudkan bersama agensi penguatkuasa yang lain. Sebagai contohnya, Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Imigresen Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Penasihat Undang-Undang Suruhanjaya Security dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan yang ketiga adalah dengan memfokuskan kepada warga tempatan dan warga asing yang menjalankan perniagaan secara tunai. Contohnya perniagaan tunggal dan perkongsian yang menjalankan perniagaan berasaskan tunai seperti restoran dan juga perkhidmatan. Dan yang keempat adalah dengan penggunaan Automatic Exchange of Information di antara pentadbir cukai luar negara. Maksudnya adalah kerjasama di antara LHDNM sebagai pentadbir cukai negara Malaysia berinteraksi dengan pentadbir cukai luar negara yang lain. Melalui inisiatif ini ianya melibatkan pembukaan Common Reporting Standard, nama singkatannya CRS, yang dianjurkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development, singkatannya OECD, untuk melaksanakan pertukaran maklumat secara automatik bagi tujuan membenteras pengelakan cukai di peringkat antarabangsa. Jadi banyak negara termasuk Malaysia telah menerima pakai pelaporan standard ini melalui perjanjian pertukaran maklumat secara automatik. Jadi apa yang relevan di sini, melalui penyertaan ini LHDNM akan menerima maklumat kewangan warga negara Malaysia di luar negara dari pihak berkuasa cukai negara lain, dan kerjasama ini akan dapat membantu LHDNM di dalam menangani isu pengelakan cukai dan juga ekonomi bayangan. Dan strategi yang terakhir saya serahkan kepada Encik Hafiz kerana beliau memang pakar berkaitan dengan aktiviti ekonomi digital untuk memperjelaskan lagi strategi ini. Terima kasih Cik Jafni. Jadi saya ingin merujuk kepada takrifan Jabatan Perangkat Malaysia. Ekonomi digital ini merangkumi sektor industri ICT dan juga industri bukan ICT. Saya ingin memberi tumpuan kepada sektor industri bukan ICT ataupun kita kenali sebagai aktiviti e-dagang ataupun e-commerce. Ianya merupakan perniagaan atas talian di mana pihak kami telah kena pasti mempunyai risiko ke atas ekonomi bayangan di luar sana. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia telah memberi tumpuan kepada aktiviti e-dagang ini termasuk gig ekonomi. Saya yakin ramai pendengar di luar sana yang dah biasa dengan istilah ni. Dari segi maksudnya, gig ekonomi ini adalah satu sistem pasaran bebas di mana tidak wujud pertalian di antara pekerja dan juga majikan. Sektor ekonomi ini telah menjadi trend baru kepada masyarakat untuk menceburi bidang pekerjaan secara freelance ataupun bebas yang menggunakan platform secara online. Contohnya seperti tutor yang mengajar home tuition, web designer, pemandu e-hailing dan sebagainya. Jadi pihak kami juga memberi tumpuan kepada perniagaan online. Di sini ingin saya highlight kepada peniaga-peniaga online di luar sana. Secara rutin aktiviti perniagaan online ini memang kita pantau oleh jabatan saya sendiri, iaitu Jabatan Pemantauan Cukai, dengan menugaskan pegawai melakukan pemantauan secara harian ke atas laman-laman web dan juga media-media sosial yang menjalankan perniagaan melibatkan transaksi e-dagang. Selain itu, aktiviti e-dagang ini juga meliputi influencer, di mana seseorang individu yang berpengaruh dan mempunyai pengikut di media-media sosial, di mana influencer ini dia kebiasaannya menjalankan aktiviti pengiklanan, promosi, perkongsian video dan sebagainya. Contoh trend pada hari ini adalah seperti YouTuber dan juga Insta-famous. Jadi saya menyeru kepada influencer di luar sana, ayo laksanakan peranan anda sebagai individu yang berpengaruh di kalangan followers masing-masing. Marilah bersolidariti bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, turut berkempen bersama-sama kami bagi memerangi aktiviti ekonomi bayangan di luar sana. Okey, teringat juga kan yang hello guys, macam tu kan. Tapi macam mana masyarakat nak bantu Lembaga Hasil untuk memerangi ekonomi bayangan ni, khususnya lah kepada influencer. Kalau kita tengok orang tengah susah ni, tapi influencer kita tahap macam kereta 18 contoh, gelang sampai ke siku. Macam mana nak report ni? Macam tu Cik Hafiz. Ya. Antaranya cara yang kita boleh memerangi ekonomi bayangan ni secara aduan. Jadi objektif utama aduan kepada pihak Lembaga Hasil ataupun aduan pelayanan cukai adalah untuk membuka peluang kepada orang awam
bagi menyalurkan maklumat pelarian cukai pendapatan yang diketahui kepada pihak kami bagi meningkatkan kutipan cukai yang sepatutnya demi menegakkan keadilan percukaian dan pembangunan negara. Jadi sekiranya pendengar di luar sana mempunyai sebarang maklumat berkaitan ekonomi bayangan atau berlakunya aktiviti pelarian cukai, pengadu boleh melaporkan kepada pihak LHDNN dengan 4 cara. Yang pertama, boleh menulis surat kepada bahagian sumber dan aduan awam Jabatan Persikan dan Profiling Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang kedua, boleh emailkan kepada pelariancukai@hasil.gov.my. Saya ulang semula, pelariancukai@hasil.gov.my. Yang ketiga, boleh hubungi di talian terus 03 8913 3990, 03 8913 3990, ataupun hadir sendiri ke pejabat kami di alamat seperti yang telah saya nyatakan, atau mana-mana pejabat pengah negeri ataupun pejabat cawangan siasatan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saya percaya ramai yang tertanya sama ada maklumat yang disalurkan akan diberikan ganjaran. Ini antara soalan cepumas lah. Jadi saya ingin menjelaskan di sini, ganjaran pemberian maklumat boleh dipertimbangkan. Saya ulang semula, boleh dipertimbangkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan pemberian hadiah adalah semata-mata atas budi bicara Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Jadi pemberi maklumat perlu hadir ke pejabat kami kerana maklumat aduan pelarian cukai yang diberikan perlu patuh kepada beberapa syarat dan persetujuan pihak pemberi maklumat terlebih dahulu. Jadi pemberi maklumat boleh hadir ke bahagian sumber dan aduan awam Jabatan Persikan dan Profiling yang terletak di Bandar Baru Bangi, atau mana-mana pejabat pengah negeri atau pejabat cawangan siasatan di seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan puan-puan, segala maklumat terperinci berkenaan aduan pelarian cukai, tuan-tuan puan-puan boleh dapati di laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cik Hafiz, tak tahu juga, kadang bila kita kata kita nak buat aduan dan sebagainya, kadang maklumat mungkin tak penuh lah kita dapat kan. Tiba-tiba kita dah buat aduan, rupanya salah pula aduan kita. Adakah yang buat aduan tu pula boleh dikenakan tindakan? Tidak. Salah macam tu. Okey, jadi di sini saya ingin menarik perhatian lah pada pendengar di luar sana, kepada tuan-tuan perempuan di luar sana berkenaan jaminan kerahsiaan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi untuk makluman, identiti pemberi maklumat, segala sumber maklumat yang diterima oleh pihak kami, dan juga maklumat berkaitan individu ataupun perniagaan yang melarikan cukai, memang akan dirahsiakan mengikut peruntukan kerahsiaan di bawah Seksyen 138 Akta Cukai Pendapatan 1967. So jangan risaulah kepada pemberi-pemberi maklumat di luar sana. Okey, Cik Jafni, pesanan kepada pendengar-pendengar Bernama Radio, silakan. Okay, terima kasih. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia selaku pentadbir cukai negara berkeyakinan penuh dengan dasar kerajaan yang berhasrat mencorak semula pengurusan negara ke arah yang lebih maju, berdaya saing dan penuh ketulusan, dan rakyat akan memberikan sokongan penuh dengan melaporkan cukai yang sepatutnya. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, anda boleh lakukan perubahan. Kami percaya orang ramai bersedia untuk membayar cukai kerana mereka tahu bahawa kerajaan akan menggunakan hasil kutipan cukai tersebut demi menjamin kemakmuran dan masa depan negara kita, Malaysia yang kita cintai. LHDNM juga tidak akan mengenakan denda atau penalti sewenang-wenangnya tanpa usul periksa atau tanpa memberi peluang kepada pembayar cukai untuk menjelaskan secara lebih terperinci situasi mereka. So di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan berkaitan dengan keputusan khas program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan, iaitu Pemekasa Plus oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 31 Mei 2021 yang lalu, yang mana Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan menawarkan kelonggaran pembayaran cukai dan penalti khususnya untuk pembayar cukai yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Oleh itu, pembayar cukai yang terlibat dan berhasrat untuk memohon kelonggaran ini disyorkan untuk menghubungi pejabat cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan mereka. Jadi apa yang penting di sini, kami sememangnya tidak mahu rakyat ada perasaan takut dan gentar terhadap LHDNM. Kami mahu dilihat sebagai
konsultan oleh masyarakat ya, yang memberikan nasihat dan pendidikan cukai agar pembayar cukai melaporkan yang sepatutnya. Tidak kurang 1 sen pun ataupun tidak lebih 1 sen pun. Yang cukup. Baik, Cik Hafiz, sekali lagi ada pesanan untuk pendengar kita? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya menyeru datang dan berjumpa dengan pihak kami. Kita akan cuba adakan sesi perbincangan dan mencari jalan yang terbaiklah untuk menyelesaikan masalah cukai anda. Kami pasti setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Jadi ayuh, marilah kita melaksanakan tanggungjawab dan bersolidariti sebagai warga negara yang cintakan tanah air. Setiap sen sumbangan anda adalah demi Malaysia kita yang tercinta. Jadi untuk makluman dan peringatan bersama kepada pendengar yang saya hormati di luar sana, tarikh akhir penghantaran borang EB untuk individu-individu yang menjalankan perniagaan adalah pada 30 Jun 2021. Walau bagaimanapun LHDNM telah memberi sedikit kelonggaran kepada pembayar cukai apabila kerajaan melaksanakan PKP 3.0 dengan melanjutkan tempoh penghantaran EB sehingga 31 Julai 2021. Walaupun tempoh EB ini telah dilanjutkan, jangan tunggu desain akhir. Jom klik hasil sekarang untuk lapor pendapatan dan bayar cukai anda. Gunakanlah e-filing kerana ianya mudah, tepat dan selamat. Hubungi hasil K-Line kami di 03 89111000 atau layari portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my jika ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan cukai. Saya mewakili pihak Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Sekali lagi ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada pihak bernama dan pendengar radio bernama di luar sana yang masih setia mendengar hingga ke saat ini. Akhir kata, ayuh kita bersama-sama membentuk solidariti sayangi Malaysia dengan memerangi ekonomi bayangan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Jafni Hashim, Pengarah Bahagian Polisi dan Penyelidikan Audit, dan Encik Hafizuddin Muhammad Imanuddin, Pengarah Bahagian Ekonomi Digital Jabatan Pembantuan Cukai Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia LHDNM, bersama-sama dengan kami untuk program Klinik Cukai. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia LHDNM.